Assalamualaikum semua and welcome back to my channel di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah misteri, jenayah dan juga paranormal yang pernah berlaku di dunia kita ini. Alright, so pada hari ini aku akan kongsikan dengan korang satu kisah yang pernah berlaku pada diri aku, tapi bukan direct impact pada aku, tapi dia punya pengalaman dia berkenaan dengan aku dan rakan-rakan aku dan beberapa orang yang pernah aku kenal. Video yang aku kongsikan dengan korang ni bukan dipetik daripada mana-mana Google ataupun daripada mana-mana cerita yang dibawa mulut oleh kawan ke member ke orang ke email ke apa pun. Ini bukan rekaan tapi memang pernah berlaku and also membuka mata aku kepada jenis manusia yang masih lagi wujud di dunia kita ini yang bermain dengan benda-benda yang sebegini. Benda yang aku cakapkan ini adalah sihir. Okey, seperti berjumpa dengan bomoh untuk melakukan sesuatu yang boleh memudaratkan seseorang. And aku nak kongsikan dengan korang kisah yang pernah terjadi pada salah seorang kawan aku yang aku pernah kenal sewaktu di zaman sekolah lagi. So tanpa membuang masa, aku akan kongsikan dengan korang kisah pada hari ini. Let's jom. So macam aku cakap tadi, kisah yang aku bakal kongsikan dengan korang berkait rapat dengan sihir. Kisah ni bermula pada tahun 2003 macam tu tau. So sewaktu ni member aku masih berada di zaman persekolahan, baru masuk form 1 tingkatan 1. Okay, umur 13 tahun lah. Okay, so member aku ni dia tak berapa nak faham apa itu erti couple-couple ni ataupun dating lah, apa benda. Yelah 13 tahun kot, apa benda saya. And then plus zaman tu zaman awal 2000 tau. Okay, zaman yang budak-budak masih bermain di luar and lebih fokus kepada bermain daripada segala gadget ataupun social media yang seperti budak-budak zaman sekarang ni lah. At one moment in time lah, lepas dia berkenalan dengan kawan-kawan dia semua, dia dapat pengalaman dari segi memahami apa itu nak couple lah, apa itu dating lah, apa lah. Macam zaman-zaman sekolah dulu kan, yang jenis bukan couple betul-betul pun, sekadar couple yang jenis short-short macam tu lah. Orang putih kata puppy love, lebih kurang macam tu lah. Tapi benda tu sebenarnya tak real pun. Okay, so member aku ni, so untuk bagi nama dia Nabil. So Nabil ni, dia pada suatu hari ni dia terserempak dengan satu perempuan ataupun gadis yang berada di sekolah yang sama lah. Aku takkan nama sekolah tu kat mana, tapi sekolah yang sama, sama umur, sama tingkatan. And for the first time, dalam hati dia terdetik lah macam, cantik dia ni kan. Dia tak faham tau perasaan yang dia tengah experience time tu. So time tu pun dia tanya member-member dia, kenapa aku rasa macam ni lah, bila perempuan ni lalu aku menggelabah lah, aku tak kena lah apa. So member dia semua cakap, ini bermakna kau suka kat dia ni. So lah, tapi yalah naif kan, tak faham apa benda ni semua. So dia pun macam, okay lah kan, sure. And perempuan tu pula, okay, nama perempuan ni aku akan namakan dia Tasha. So Tasha ni pula, dia memang perempuan yang cantik. Even though pakaian sekolah, tapi korang boleh tahulah cara pemakaian sesetengah orang tu bawa diri dia macam mana kat zaman sekolah kan. So dia ni memang on point, memang dream girl lah, orang kata dream girl zaman sekolah lah. Okay, so memang time tu ramai lelaki yang minat pada dia ni. Si Nabil ni pula, dia ni tak berapa confident dengan diri dia. So dia ni pun resolve in a way where dia menulis surat lah. Okay, zaman sekolah standard zaman, especially zaman tu lagi, tahun 2000, awal 2000 lagi. So tulis surat dan hantar surat layangan, surat cintan. Okay, geli pula aku dengar. Alright, so yes, so semua surat-surat tu, hakikatnya perempuan ni dia tak berapa berkenan lah dengan cara ataupun approach yang macam tu. Mungkin dia rasa geli ke apa, aku tak tahu. And ada kisah tu yang mengatakan dia pernah ambil semua surat-surat yang dituliskan oleh Nabil, dimasukkan dalam jamban dan diflashkan. Alright, so skip semua benda tu. Even though Nabil ni try nak approach Tasha ni, tapi dia sentiasa each time dia dekat dengan Tasha nak cakap sesuatu, dia menggelabah. Dia cakap benda-benda yang merepek ataupun tergagap ataupun benda yang paling mengarut yang aku tahu lah. Sambil dia tunggu dekat depan pintu kelas tu, bila Tasha ni nak lalu, dia pergi lari dan pergi langgar almari dalam kelas yang kat pintu belakang tu tau. Merepek dia ni memang dia tak pandai nak kawal emosi dia. Okay, and then macam cakap tadi, dia ni still masih baru lagi dengan dalam semua perasaan-perasaan bercinta-cinta ni semua. So dia tak faham. So macam itulah reaksi dia. So sampai satu tahap di mana pada umur
time tu Nabil berumur 15 tahun. Okay, sesuatu terjadi kepada keluarga dia lah, which benda yang jadi ni boleh dikatakan agak traumatik enggak lah. Okay, bila benda tu terjadi, automatically segala emosi dia, segala pemikiran dia berubah tau. Cara dia approach budak-budak dekat sekolah pun dah lain. Okay, dia tak ada yang jenis menggelabah tak tu pasal Anthony memang tahu apa nak cakap. Anthony macam macam tertiba jadi manusia yang lain. Bila dia bercakap dengan Tasha pun, dia bukan jenis yang tergagap ataupun menggelabah macam dulu-dulu. So dia bila dia jumpa Tasha, straightforward dia cakap, kau macam mana, kau okay, alright, okay, cool, study macam mana, exam tadi kau boleh jawab paper semua. So memang dia dah jadi macam lain lah, different gila. Tapi Tasha pun pada masa tu pun tak nampak macam nak layan dia sangat. Layan macam layan terpaksa pun tengok. Tapi okay, fine. And lepas umur dia time tu 15 tahun, and time tu dia berada dalam tingkatan 3 macam tu. Lepas dia complete PMR dia tak sambung tingkatan 4 di sekolah tersebut lah. Dia pindah di satu sekolah berada di KL. So lepas dah pindah di KL, obviously kontak semua terputus, nombor pun semua dah hilang. Habis macam tu lah. Selang beberapa tahun kemudian, pada tahun 2010 ataupun 2009 macam tu, time tu Facebook baru nak up tau. Tapi yang paling famous time tu MySpace. Dengan kebetulan tengah-tengah dia browse MySpace, lepas tu dia ada macam friend punya, aku tak berapa nak ingat, tapi dia akan tunjuk lah, kau kawan dengan siapa, kawan dengan siapa, kawan dengan siapa. So Nabil ni time tu dia berkawan dengan seseorang lelaki yang aku hanya akan bagi gelaran uncle. Kenapa aku bagi dia gelaran uncle? Sebab dia adalah lelaki ataupun member yang pernah kami kenal, yang berumur lebih tua daripada kita orang. So contohnya kita orang masa tu baru berumur 18 tahun, dia dalam lingkungan 25 ke 27 macam tu lah. Okay, sebenarnya muda lah, tapi sebab umur dia jauh jarak dia, so kita orang panggil dia uncle lah. So tiba-tiba dia terserempak satu profile ni yang nama tulis Tasha. So dia macam tak percaya lah, and gambar tu pula nampak macam Tasha. So apa lagi, macam biasa lah sekarang yang kita semua pun buat dengan Facebook, dengan Instagram, kita masuk akaun tersebut yang kita nak stalk lah, nak kenal, tengok siapa orang tu. So Nabil pun masuk ke profile MySpace Tasha ni, and boom, cantik pula. That is memang Tasha yang dia pernah minat di zaman sekolah dia dulu. So fine, dia pun nak try reconnect balik lah dengan Tasha ni. Ya, time ni dah masuk universiti lah, so dah lagi different level lah. Dah pandai ayat, dah pandai semua benda lah. Paling control, paling cool, paling macho lah orang kata kan. Tapi still nampak sangat yang Tasha ni memang bukan jenis yang berkenan dengan Nabil ni. Tapi Nabil still nak cuba nasib lah dengan Tasha. Kot Tasha terbuka hati untuk menerima si Nabil ni. Namun sayangnya, kau tahu tak jenis-jenis perempuan yang reply kau sepatah dua. Kau tanya soalan panjang karangan tapi balas dia macam SMS, antara macam contoh-contoh macam okay, ataupun yang paling biadab titik lah, tu paling celaka kan. Tapi fine, tu memang terang-terang dah tahu lah yang orang tu tak berminat dengan kita. So kita pun tak payah nak stay long, nak layan-layan dia lah. Lagi kita layan, lagi ada perasan kan. Okay, tolak semua tu ke tepi. Semacam aku cakap tadi, benda ni dia jumpa profil Tasha ni pada tahun 2009 ataupun 2010 macam tu. And pada tahun 2011, time tu dia on and off lah, text dengan Tasha, bukan melalui mobile tapi melalui social media. So Nabil on and off text Tasha, tapi macam cakap tadi, Tasha pun tak nak layan. And uncle ni time tu dia dapat tahu lah yang Nabil ni pun kenal si Tasha ni. So diorang pun berinteract bersama. Alright, uncle tanya si Nabil, mana kau kenal si Tasha? So Nabil pun cakap, aku dah lama kenal, aku kenal dia since dari sekolah menengah. Tapi kenal macam tu je lah, sekadar tegur, like hi bye kind of thing. Tak ada nak sekadar nak lepak lama ke apa, tak pernah lagi lah. So uncle ni pun jadi excited. Dia punya excited lebih daripada Nabil lah. Time tu Nabil dah ibarat macam move on daripada Tasha ni, sebab dia tahu dia tak ada harapan lah dengan Tasha ni. Tapi reaksi uncle ni macam dia pula yang nak try si Tasha ni. So Nabil macam, tak lah, kau excited sangat ni, kenapa kau nak try ke si Tasha ni? Dan tak asal-asal uncle cakap, kalau boleh aku nak try lah. Aku nak try tengok boleh couple dengan dia, semua benda sebagai. So okay, fine. So Nabil cakap, okay, kalau kau nak try lah. Okay, aku bukan ada apa-apa dengan dia pun. Dia pun macam tak nak layan aku.
Sekali message dia mungkin 2-3 bulan baru reply. Dia jenis-jenis yang macam tu lah. Yelah, orang yang ada paras rupa ni mana nak layan orang yang biasa-biasa ni kan. Itulah perasaan Nabil time tu. Okay, so lepas tu ada satu hari ni, so aku, Nabil dan beberapa lagi rakan-rakan lepak dekat rumah si Nabil ni. Lepak macam biasa-biasa lah. And time tu tak silap aku, pukul 11 malam, di antara pukul 11 malam ke 12 tengah malam, dalam lebih kurang time itulah, Nabil dapat satu panggilan daripada uncle. Alright, uncle tengah excited pergi mana time tu tak tahu. So Nabil letaklah loudspeaker. Okay, dia letak loudspeaker and dia bagilah dengar apa yang uncle cuba sampaikan. So uncle tengah on the other phone, tengah excited gila dengan kawan-kawan dia. Time tu tak silap aku on the way nak pergi negeri tau. On the way nak pergi negeri. So apa yang uncle tu cakap, weh, aku rasa lepas ni confirm lah aku boleh dapat Tasha. Dan Nabil pun jam, apa hal, macam mana kau boleh confident gila aku boleh dapat Tasha? Dan uncle ni pun cakap, aku memang confident apa yang aku bakal buat ni, Tasha confirm cair dengan aku. So Nabil time tu dah rasa macam lain macam lah. Selang beberapa hari lepas tu, uncle pun datang ke rumah Nabil. Alright, so Nabil pun pelik macam, apa hal lah itu dalam call, kau excited gila yang memang kau confident yang kau boleh dapat Tasha. So uncle pun cerita so rupanya time dia nak pergi negeri tu, dia dalam perjalanan pergi satu rumah ni yang direkomendkan oleh member-member si uncle ni, right? Bukan member-member aku ke apa, tapi member dia sendiri, untuk jumpa satu bomoh ni dekat negeri. Alright, okay, so untuk jumpa satu bomoh dekat negeri ni, whereby bomoh ni dikatakan memang pakar untuk membuat seseorang itu jatuh hati pada kau. So Nabil dah rasa, ini dah salah ni bro, takkan kau nak buat benda-benda je ni. Time tu Nabil baru saja dapat tahu yang uncle pergi Negeri Sembilan untuk buat upacara bomoh ni atau apa benda. Tapi uncle cakap, tak apa, bukan, dia bukan bomoh yang macam tu, dia bomoh ni lain sikit, bomoh putih, cik dia bomoh putih. So Nabil macam tu, okay, kau pergi sana, kau buat apa je. Uncle dah keluarkan daripada dompet dia, okay, gambar si Tasha ni tau. Dia tunjuk dekat Nabil, kau tengok gambar ni, aku bawa pergi jumpa bomoh tau dengan gambar ni. Dan Nabil macam sedap, macam aku pernah tengok dalam social media si Tasha. Tapi Nabil macam malas tegur kan. So macam aku cakap tadi, Nabil dah tak berapa interaksi dengan si Tasha ni. So uncle ni cakap, aku ambil gambar ni, aku jumpalah bomoh tu adalah dia bawa bacaan-bacaan dia, so that bila aku jumpa si Tasha ni, aku boleh confirm jadi. Lepas tu apa terjadi is that Nabil dah rasa tak sedap hati dengan apa yang telah berlaku. Alright, and then uncle ni pula semangat dia lain macam lah, and macam confident dapat. So Nabil bagi tahu dia elok-elok lah, kau tak patut buat benda-benda je ni kan, ni semua salah. Kalau kau nak approach seseorang, kalau kau nak try tackle seseorang, gentle lah kan, jangan buat benda-benda macam ni. Apa yang berlaku lepas tu, Nabil pun tak fikir pasal benda ni, dia pun abaikan dengan harapan yang tak ada apa-apa yang berlaku lah. Ialah Nabil bukan jenis yang percaya yang sesuatu perkara yang dilakukan oleh bomoh, especially bomoh-bomoh jahat ni, boleh memudaratkan seseorang. Tapi tanpa dia sedar, satu hari ni dia dapat panggilan daripada ex-kawan sekolah kita orang lah. And dia tanya Nabil, kau jujur dengan aku apa yang kau dah buat? Nabil dah jam, buat apa, aku tak pernah buat apa-apa pun, plus aku sembang dengan kau pun jarang. So perempuan yang call Nabil ni adalah kawan rapat si Tasha. Alright, so perempuan ni, okay, aku bagi nama gelaran dia Christine. Okay, Christine. So Christine ni kawan baik si Tasha. So Christine tanya Nabil, kau buat apa dengan Tasha? Kau ada buat benda pelik-pelik ke? Sebab kita orang tahu yang kau memang suka Tasha. Then Nabil macam, yes, aku memang suka Tasha, tapi aku rasa aku tak ada nak buat benda-benda pelik. And then plus Tasha pun tak ada nak layan aku sangat. And aku dah practically move on with my life. Aku pun dah ada pasangan aku sendiri. And aku rasa Tasha pun dah hidup bahagia dengan kehidupan dia lah. So itu penjelasan yang Nabil bagi tahu. Tapi kawan si Tasha ni, Christine ni, dia macam tak percaya tau. Dia bagi tahu,
bagi tahu Nabil yang macam-macam benda pelik berlaku dekat si Tasha. Dan Nabil pun macam, benda pelik macam apa kan, cuba explain sikit. So Tasha pun start lah bagi tahu, oh benda ni berlaku, benda tu berlaku, benda ni berlaku, semua benda tu. Dan Nabil pun macam dia time tu dia tak terfikir tau pasal yang uncle pergi negeri tu untuk jumpa bomoh. Until that one point baru dia teringat yang lepas selesai lah semua tuduhan daripada kawan si Tasha ni, pada habis call tu semua. So baru Nabil teringat uncle pernah pergi jumpa bomoh and then bawa gambar si Tasha ni. And time tu baru dia snap lah. And then by the time dia nak highlight dekat Tasha and beberapa orang, including uncle sendiri, time tu semua dah tak ada dalam social media diorang pun tak boleh di-contact. Tasha automatically block si Nabil ni sebab dia suspect yang Nabil yang buat perkara tersebut. So Nabil rasa macam diri dia dikhianati in a way lah, alright. And uncle tu pula dah tak in contact dengan kita orang ataupun Nabil ataupun sesiapa. Uncle tu pun dah menghilangkan diri. Mungkin dia pergi jumpa bomoh lain untuk mencari pasangan yang lebih lain, aku tak tahu. And bagi aku benda yang menyedihkan is that okay lah, fine, maybe jodoh, maybe tak ada jodoh. Okay, kita tak boleh nak cakap isu jodoh ni lah. Isu jodoh ni semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin tak ada jodoh lagi time tu untuk si Nabil dengan Tasha. Okay, Tasha pun jenis yang maybe fokus pada kerja, and then Nabil lebih kepada dia punya own career juga kan. Time tu diorang baru nak start, baru habis belajar and everything. So masih awal lagi lah, tapi on and off Nabil ada juga try nak bersembang dengan Tasha. Dan even though Tasha macam tak nak layan, tapi at least Tasha still bersembang lah 2-3 kerat and ada lah something. Tapi yang macam aku cakap tadi, bagi aku yang menyedihkan is that, katakanlah ada potensi untuk rapat kan, automatically benda ni dah dihancurkan oleh pihak yang tak ada kena-mengena pun dengan semua benda ni. Yang dia seorang get excited for no freaking reason lah kan. Aku malah nak guna F, tapi aku guna freaking reason lah. Even though tak jadi apa-apa lah, even though tak couple ke, tak kahwin ke apa benda semua, at least persahabatan daripada zaman sekolah tu masih terjalin. Tapi disebabkan insiden ni dah berlaku, automatically persahabatan tu pun putus, segala silaturahim pun habis macam tu. Alright. Because bagi aku sendiri personally lah, family, yes, it's important. But kawan-kawan yang rapat ataupun mana-mana kawan lah, connection tu penting sebab kita tak tahu masa depan kita, mungkin kita akan memerlukan dia dari segi contoh pekerjaan ataupun bantuan atau apa-apa sekalipun lah. So pentingnya connection di luar sana. And also bagi aku dalam kes ni, dalam bab Nabil ni, yang menyedihkan is that orang-orang kita still bermain dengan sihir-sihir ni. And then bukan sekadar bab cintan-cintan ke ataupun bela saka ke apa, tapi dari tahap nak mengkhianati orang dengan menggunakan sihir. Aku faham yang sihir ni memang tak boleh lari. Benda ni dari awal dulu lagi, dari zaman dulu lagi. Even daripada zaman Nabi-Nabi pun, Nabi-Nabi kita pun dah memang ada lah sihir ni. Tapi kita sebagai orang Islam, and kita tak patut lah buat benda-benda macam ni. Orang yang buat benda ni, apa yang dapat tau? Apa yang korang dapat? Seriously, apa yang dapat? Bagi aku tak ada apa-apa, dapat dosa. And then kau lakukan benda yang syirik tau. And lagi aku jam, okay lah, mungkin setengah orang ada pendapat lain lah, tapi bagi aku sendiri lah, kau buat benda-benda syirik ni, kau buat bomoh, kau bermain dengan jin lah, apa benda semua tu, tapi at the same time kau belagak diri kau macam orang alim, macam orang yang bersemayang. Bagi aku, kalau kau semayang 5 waktu kan, kalau kau takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kau tak buat semua benda ni. Okay. And aku kat sini, aku nak tegaskan dalam video ni is that because especially zaman sekarang lah, dulu, even though dulu nak dapat gambar seseorang susah.
bila social media dah makin berleluasa, senang orang nak dapat gambar. And then sekarang sihir ni bukan nak kata susah nak buat. Orang lagi belajar lagi senang. Even kau jawab telefon pun kau boleh terkena sihir. And ini bukan satu gurauan tau. Memang betul boleh terjadi. Kalau depend berapa hebatnya bomoh tu lah. Tapi aku bukan nak kata bomoh tu hebat ke apa. In the end, ialah kita kena minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi message yang aku nak sampaikan pada hari ni is that perbuatan sihir ni is gotta stop lah. I mean, and also orang-orang yang lakukan benda ni, I mean, come on lah. Aku bukan nak cakap, tapi korang tahu lah bangsa mana yang selalu buat benda-benda macam ni kan. So korang fikir, korang just, aku minta maaf lah kalau apa yang aku cakap ni buat korang sakit hati ke apa kan, buat setengah pihak sakit hati ke apa kan. Tapi aku cakap benda yang betul. Aku cakap benda yang jujur, as in like, because aku tahu what it's like to be in that situation tau. Okay, macam kes Nabil, yes, dia tak kena apa-apa, tapi kawan dia kena. Alright, and dia lakukan oleh kawan dia sendiri. Alright, macam kes aku pernah kena diri sendiri, and keluarga aku pun terlibat juga. Alright, so tapi kisah tu untuk hari yang lain lah. Okay, InsyaAllah mungkin korang akan terkejut untuk tengok aku di sesuatu channel untuk menceritakan kisah ni nanti. Alright, tapi anyways, back to today's content. So memang kisah dia tak ada apa-apa yang seram, tak ada apa-apa yang misteri ataupun mungkin memang ada lah elemen-elemen misteri, tapi bagi aku kisah ini bukan seram, tapi boleh dijadikan seram bila kau tak tahu siapa yang tengah usang kau, yang tengah stalk kau, especially yang mana mereka-mereka yang selalu post something on your social media. Bukan aku nak kata tak boleh, tapi ada batas lah. Okay, make sure control. And bagi aku selalu ingat lah, sentiasa ada seseorang yang sedang memerhati, yang sedang plan sesuatu. Okay, so aku harap konten pada hari ini memberi sedikit, walaupun tak banyak, sedikit pengajaran kepada korang di luar sana, and also bermanfaat dari segi kita berlindung lah, alright, daripada semua benda-benda ni berlaku pada diri kita. Especially bab-bab sihir ni bukan satu benda yang boleh dibuat main. Kalau orang tu ada benda jahat and dia nak buat, dia still buat. Dia tak fikir 2-3 kali lah. Itu target dia. So nasihat aku dalam kisah hari ni, stop lah. Janganlah. Kalau kata walaupun dalam apa-apa situasi sekalipun, jangan pergi refer diri dengan orang-orang yang buat sihir ni kan, atau bomoh ke apa ke. Aku bukan nak cakap bomoh in general, sebab nanti ada yang tuduh aku salahkan bomoh. Ada juga diorang guna gelaran bomoh, tapi bomoh baik-baik. Alright, tapi itulah gelaran yang selalu diberikan. Okay, and apa sahajalah, anything yang kita lakukan, kita usahakan, and kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so kalau korang suka pada konten hari ini, kau boleh tekan butang like di bawah. And kepada viewers aku yang masih belum subscribe ke channel aku, ataupun mereka-mereka yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe di bawah, and then tekan butang bell notification, supaya mana-mana video aku yang latest, bila diuploadkan, korang akan diberitahu lebih awal. So, by the orders of the shadows, jaga diri, jangan bermain dengan sihir, stay safe, stay healthy, and Assalamualaikum.